Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada kali ini juga akan berkongsi secara ringkas bagaimana pelajar boleh menggunakan template slide yang cikgu berikan ini supaya mudah untuk pelajar membuat pelaporan kajian lapangan geografi. Okey, sebelum pelajar membuat pembentangan. Baik, ini adalah muka hadapan, paparan muka hadapan untuk slide. Jadi apa yang perlu ada dalam muka hadapan ialah yang pertama adalah perkara. Okey, jadi untuk perkara ini apa yang pelajar boleh tulis untuk perkara ini ialah kajian lapangan geografi. Okey, cikgu bagi contoh kat sini. Kajian lapangan geografi. Okey, ini untuk perkara. Dan untuk tingkatan, pelajar boleh menuliskan sama ada pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 ataupun 3. 1 atau 2 ataupun tingkatan 3. Jadi pelajar boleh tuliskan tingkatan berapa. Kemudian diikuti oleh logo sekolah. Jadi boleh letakkan logo sekolah. Kemudian apakah tajuk kajian lapangan yang pelajar telah pilih. Dan di sini juga ada nama pelajar. Perlu ada nama pelajar. Jadi kalau pelajar buat secara berkumpulan, maka letakkan 2 nama. Kemudian 2 atau 3 nama, berapa ramai ahli kumpulan perlu letakkan semua nama pelajar. Kemudian kelas dan diikuti dengan nama guru juga. Jadi ini adalah antara perkara yang perlu ada dalam muka hadapan pelaporan pelajar. Okey. Dan untuk desain ini pelajar boleh memilih sendiri, menukar mengikut kreativiti, dan cikgu galakkan awak tukar jangan gunakan desain yang cikgu beri. Dan awak boleh letakkan logo, mungkin awak dah letak logo di mana, di sebelah kanan, di sebelah kanan ni. Okey, tak ada masalah. Yang penting semua perkara ni ada dalam muka hadapan. Okey, baik. Kita teruskan kepada slide yang kedua. Di slide yang kedua, pelajar menuliskan penghargaan. Okey, jadi kepada siapakah penghargaan yang perlu pelajar berikan? Antaranya pelajar boleh menuliskan mungkin kepada rakan kumpulan yang membantu, okey, kepada ibu bapa, kepada guru dan juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kajian tersebut, dalam pelajar menjalankan kajian. Baik, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Di sini adalah pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan, pelajar boleh menerangkan serba sedikit berkaitan dengan tajuk dan latar belakang kajian. Okey. Right. Secara ringkas sahaja dalam satu slide. Dan cikgu galakkan pelajar membuat dalam bentuk poin-poin sahaja, tetapi semasa pembentangan pelajar boleh membentangkan dan menghuraikan dengan lebih panjang. Maksud cikgu mungkin kepada mungkin tajuk dan juga latar belakang ini dalam bentuk mungkin ada 4 atau 5 poin, dan pelajar semasa membuat pembentangan dan pelajar akan menghuraikan poin-poin tersebut. Okey. Tak perlu buat dalam bentuk teks yang banyak berperenggan di dalam slide. Okey. Baik, kita teruskan kepada yang seterusnya ialah objektif kajian, dan di sini pelajar letakkan apakah objektif kajian pelajar. Sekurang-kurangnya ada 3 objektif. Okey, jadi sebelum ni biasanya ada 6 objektif tapi boleh jadi 3, 4, 5 ataupun 6 bergantung kepada kajian yang pelajar jalankan. Okey. Jadi untuk objektif kajian, pelajar boleh merujuk kepada video yang telah cikgu hasilkan berkaitan dengan panduan membuat kajian lapangan. Okey, tengok bagaimana kita boleh membina objektif kajian. Alright. Kita teruskan kepada slide seterusnya. Di sini kita akan buat kawasan kajian. Okey. Jadi kawasan kajian ini pelajar boleh melampirkan peta kawasan kajian yang pelajar boleh dapatkan daripada Google Map. Kemudian apakah nama kawasan serta sedikit latar belakang tentang kawasan. Okey, boleh tambah sedikit latar belakang kawasan kajian. Okey, pelajar boleh tambah dalam slide ini. Okey, kita teruskan kepada slide seterusnya ialah pelajar menulis tentang apakah kaedah kajian yang pelajar gunakan dalam menyiapkan kajian lapangan ini. Jadi sekurang-kurangnya boleh lebih, tetapi sekurang-kurangnya perlu ada 3 kaedah. Okey.
Jadi boleh rujuk juga video panduan membuat kajian lapangan yang telah cikgu masukkan dalam YouTube. Okey, baik. Kita teruskan kepada slide seterusnya. Di sini bermulanya laporan tentang hasil kajian. Okey, jadi dalam slide ini mungkin adalah untuk objektif yang pertama. Okey, untuk objektif yang pertama awak perlu menjawab, memberikan apakah hasil yang awak dapat daripada objektif kajian yang pertama. Okey. Kemudian objektif kedua, ketiga dan kalau ada keempat, kelima pun pelajar boleh letakkan satu slide, satu hasil kajian bagi setiap objektif. Dan seterusnya diikuti oleh slide rumusan. Dalam rumusan pelajar boleh memasukkan tentang iktibar kepada diri, bangsa atau masyarakat dan juga kepada negara berkaitan dengan kajian yang telah dijalankan. Okey. Dan seterusnya diikuti oleh bahan rujukan atau juga lampiran yang telah pelajar gunakan melalui kaedah kajian. Kalau ada skrip temu bual, soal selidik, gambar, grafik, semua ni pelajar boleh masukkan. Okey. Dan bagaimana cara membuatnya? Kalau tak faham, pelajar juga boleh merujuk, semua lengkap cikgu dah terangkan di dalam video, di dalam video panduan membuat kajian lapangan. Okey, baik. Kita teruskan kepada slide yang seterusnya adalah rujukan dan ini adalah slide yang terakhir. Dalam rujukan ini pelajar boleh menuliskan semua bahan sumber yang pelajar gunakan melalui kaedah kajian. Mungkin pelajar ada menggunakan buku. Jadi rujuk macam mana cara penulisan buku, semua ada dalam video panduan, orang sumber dan internet. Boleh lebih, cikgu galakkan lebih lagi rujukan awak, tetapi sekurang-kurangnya minimum ada 3 rujukan. Jadi itu sahaja daripada cikgu untuk penerangan penggunaan template untuk membuat kajian lapangan. Okey, baik, sekian, terima kasih.